Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah 1,919,2 kilogram kertas antara yang berjaya dikumpul semasa inisiatif Hari Gitar Semula Senegara yang diadakan di keempat-empat daerah. Inisiatif diadakan oleh Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri dengan kerjasama dan sokongan 4 buah syarikat gitar semula tempatan, iaitu Inevo Sdn Berhad, Ima Maya Enterprise, Charles Waste Recycling dan Kawan Bumi Sdn Berhad. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif diadakan di Stesen Pindah Sungai Akar, Taman Rekreasi Pantai Serasa dan Taman Rekreasi Mini Perayaan Kampung Parit. Inisiatif ini adalah untuk menggalakkan dan membudayakan amalan gitar semula sebagai gaya hidup seharian selain memastikan persekitaran di negara yang sentiasa bersih, hijau dan selamat. Manakala di daerah Belait, inisiatif ini berlangsung di Pejabat Jastri, Cawangan Belait dan Taman Rekreasi Jubli Anduki. Barang-barang gitar semula ini seterusnya akan dibawa ke syarikat-syarikat gitar semula untuk diproses sama ada dalam negeri atau dihantar ke luar negeri bagi proses gitar semula. Inisiatif yang juga diadakan di Pejabat Jastri Cawangan daerah Tutong. Selain mengumpul barang yang dapat digitar semula, inisiatif ini juga dihasrat dapat memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan gitar semula yang terdapat di negara ini. Inisiatif Hari Gitar Semula Senegara yang diadakan untuk menjadi platform bagi orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang digitar semula seperti sisa kertas, kotak cardboard, botol plastik, sisa minyak terpakai dan juga elektronik e-waste. Baik inisiatif yang diadakan, jadi di sana bukan saja tanggungjawab bagian jabatan saja, jadi tanggungjawab itu untuk semua orang lah. Orang ramai juga sama-sama memainkan peranan untuk menggiatkan lagi usaha gitar semula ni lah. Dengan mengasingkan barang gitar semula ni, ia akan mencegah dari orang ramai untuk membuat pembakaran haram dan juga membuang sampah di merata-rata tempat lah. Ya. Di daerah Temburong pula, Pejabat Jastri Cawangan Temburong menjadi tumpuan. Selain kertas, antara yang berjaya dikumpul kotak cardboard, botol plastik, minyak masak terpakai dan barang buangan peralatan elektrik. Maklumat lanjut mengenai gitar semula, hubungi talian 2241-262, email ke jastri.brunei@env.gov.bn atau layari laman sesawang www.env.gov.bn dan ikuti Instagram rasmi jabatan di @jastri.bn. Menjelang sesi penggal pertama persekolahan yang hanya berbaki kurang dari 2 minggu lagi, para ibu bapa setentunya sangat sibuk dengan persiapan sekolah anak-anak. Kesibukan itu turut dipikul oleh guru-guru yang membuat persiapan bagi kehadiran para pelajar baharu bermula pada 3 Januari depan. RTB meninjau lebih dekat persiapan di beberapa buah sekolah di negara ini. Di Sekolah Rendah Sabah Darat, guru-guru sibuk menghadapi musim persekolahan yang bakal ditempuhi nanti. Antara persiapan awal, para guru adalah memastikan prasarana-prasarana sekolah seperti bilik-bilik darjah dan peralatan-peralatan sekolah berada dalam keadaan baik serta penyediaan alat-alat bantu belajar yang bersesuaian bagi pembelajaran. Selain daripada persediaan dari segi prasarana dan juga penyediaan keperluan pelajar, sekolah juga akan mengungkayahkan aktiviti-aktiviti yang berupa aktiviti learn, fun and play. Di Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof Seria, daerah Belait, beberapa perancangan awal dari segi pembelajaran dan aktiviti disediakan bagi menyuntik semangat pelajar untuk fokus dan mempunyai persekitaran yang selesa semasa persekolahan tahun 2023.
Pelbagai aktiviti yang menyeronokkan akan dilaksanakan sebelum pembelajaran sebenar dilaksanakan pada 5 Januari 2023. Aktiviti pembukaan sekolah akan dijalankan selepas perhimpunan pagi. Sementara itu, beberapa persediaan pembukaan semula sekolah tahun hadapan juga giat dilaksanakan di Sekolah Rendah Penanjung Tutong. Antara yang dilaksanakan termasuk menetapkan kelas-kelas bagi murid pendidikan khas selain menyediakan beberapa aktiviti semasa pembukaan sekolah pada awal tahun 2023 nanti. Pihak sekolah telah membuat beberapa persediaan pesan awal di mana pada hujung tahun ini kami telah menetapkan guru-guru kelas dan pelong guru kelas dan sampai itu menetapkan kedudukan kelas-kelas khususnya bagi murid pendidikan khas. Di daerah Temburong, kru RTB meninjau persiapan persekolahan di Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi. Selain membersihkan dan penambahbaikan dalam dan luar kelas, persekitaran yang kondusif sememangnya penting dan memberi impak positif dalam pembelajaran khususnya bilik darjah selesa dan menarik. Selain membersihkan dan menambah baik kawasan sekolah, selaku guru beberapa persediaan telah kami lakukan seperti mengadakan perbincangan. Sejumlah 22 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen Derma Darah Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Kempen yang diadakan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Kementerian Kesihatan berlangsung di Ibu Pejabat JPD. Kempen bertujuan menambah stok simpanan darah yang secara puratanya memerlukan sebanyak 50 pain setiap hari. Kempen ini juga dapat menyumbang ke arah memastikan keperluan darah sentiasa mencukupi bagi mana-mana pesakit yang memerlukan rawatan penambahan darah serta menanamkan tanggungjawab sosial. Dalam pada itu, pihak Pusat Pendermaan Darah mengalu-alukan orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah dengan menempah melalui aplikasi Blood Card. 400 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam sejak bulan Januari hingga November 2022 dengan 86 orang daripada jumlah tersebut terdiri daripada penduduk daerah Belait. 2 orang puak dusun memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu mereka. Majlis pengislaman diadakan di Kampung Lait Belakang, Bukit Sawat, daerah Belait. Awang Mantuk bin Bunga berumur 71 tahun kini dikenali sebagai Awang Majdi bin Bunga dan Dayang Nurfirah binti Subli berumur 18 tahun pula memilih nama Islamnya sebagai Dayang Nur Wajihah Zafira binti Subli. Majlis pengislaman disempurnakan di hadapan pegawai dari Bahagian Pengembangan Dakwah Unit Dakwah Daerah Belait Pusat Dakwah Islamiah. Pelbagai aktiviti sukan lasak dianjurkan sempena Hari Belia Kebangsaan 2022 di Outward Bound Brunei Darussalam, daerah Temburong. Aktiviti selama 2 hari diungkayahkan bersama Outward Bound Brunei Darussalam OBBD dengan kerjasama Persatuan CARE dan Jabatan Muzium-Muzium termasuk aktiviti jualan daripada penduduk sekitar Kampung Batang Duri, daerah Temburong. Dayang Zunur Amni binti Awang Damit, Pegawai Perhubungan Outward Bound Brunei Darussalam berharap agar orang ramai datang berkunjung dan mencuba aktiviti yang disediakan, memandangkan acara seumpama ini merupakan julung kali diadakan secara terbuka. Kami akan mengadakan aktiviti seperti flying fox, wall climbing, rafting dan kayaking, dan kami ada permainan tradisional Brunei yang indoor dan juga outdoor lah tu. So artinya seperti permainan lompat gatah, macam permainan bilunnya dorang, and then yang di dalam pasang dan banyak congkak, banyak lagi lah aktivitinya. Menyertai bidang ketenteraan memerlukan komitmen yang jitu dan disiplin yang tinggi semasa menjalani latihan.
Ungkapan tersebut antara yang dikongsikan oleh beberapa bekas anggota Askar Melayu Brunei pengambilan 1961 hingga 1963 ketika ditemui pada Majlis Perjumpaan Semula atau Reunion Intake Melaya. Majlis yang dihadiri oleh 70 bekas anggota askar tersebut bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan yang telah lama terjalin. Bidang ketenteraan menuntut pengorbanan besar dan semangat juang bukan sahaja di sepanjang tempoh latihan, malah semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab. Kami telah pun belajar 60% daripadanya adalah latihan tentera seperti berkawat, latihan weapon training, tactics dan sebagainya. Dan yang 40% itu adalah latihan akademik. Kadang-kadang berhubungan itu diadakanlah segala perjumpaan masa orang kahwin, masa reunion ini ada juga diadakan apa dah. Dan juga masa tiap-tiap tahun Rijal Askar berjumpa di sana. Itulah mendekatkan kami sama-sama. Saya diambil sebagai juru terbang. Pengalaman saya macam-macam lah. Pegawai-pegawai pun yang masa ini pengalamannya tinggi dari pekerjaan dan alat kelengkapan moden, menggunakan IT dan sebagainya. Berbandingkan tahun yang lepas semua manual. Para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk di negara ini dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikannya halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini berikutan dapatan hasil pemeriksaan Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal terhadap beberapa produk makanan dan minuman yang dijual di beberapa pasaraya mengandungi bahan-bahan yang tidak halal. Dapatan ini adalah hasil aduan orang awam. 3 produk tersebut ialah Blueberry Chili Blushing Blueberries White Wine Vinegar, Balsamic and Roasted Garlic Vinaigrette Praise Wine Vinegar dan Chocolate Pralines Excelsior Tradition Amaretto. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat di negara ini, para pemilik premis diarah untuk mengasingkan semua produk tersebut dengan serta-merta di tempat atau ruang non-halal section yang tidak terdedah dari penjualan awam. Semua pengimport, pasaraya dan kedai di negara ini juga dinasihatkan supaya melakukan tindakan yang sama. Sebarang aduan atau perkongsian mengenai penjualan produk-produk tidak halal secara terbuka di premis-premis perniagaan boleh menghubungi Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal di talian 7166-222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Tidak semua orang beruntung memiliki kemahiran seni menulis huruf atau hand lettering secara kreatif dan menarik. Namun, kemahiran tersebut boleh dipelajari melalui latihan dan menulis berulang-ulang secara rutin. Salah seorang pelukis tempatan memutuskan untuk mengetengahkan kemahiran dengan hasrat untuk memberi kenangan manis dan membawa kegembiraan serta kebahagiaan dalam kehidupan. Dayang Joyce Hong telah melibatkan diri hampir 8 tahun dalam seni jurnal atau journaling art yang merangkumi hand lettering dan sketch journaling. Bermula sebagai hobi, pengasas JH Creation ini mengasah kemahirannya dengan mempraktikkan sendiri menulis karakter huruf menggunakan pen khas. Kemahiran seni ini dikongsikannya kepada orang ramai dalam satu bengkel yang diadakan semasa musim cuti persekolahan ini. Teaching people how to draw nice lettering, how to write quotes in a beautiful way. So basically, just creative expression. Menurut Dayang Joyce Hong, message yang ditulis akan membawa kesan yang lebih mendalam dan bermakna kepada penerimanya, lebih-lebih lagi dalam era digital dan pintar yang berkembang pesat pada masa ini. Holiday season at this time, so I wanted to encourage students to maybe do something productive, something new skill that they can learn, so they can express themselves when they're doing some writing.
Seni pembuatan tembikar atau porselin kini menjadi tarikan. Teknik tradisional dan moden yang digabungkan menambah lagi keunikan penghasilan tembikar. Keunikan seni tembikar menjadi pembakar semangat kepada seorang pengusaha di negara ini untuk memperkenalkan pembuatan seni tembikar. Kita ikuti laporan bersama Saifullah Haji Muhammad. Adam Deong Chi Huat mengendalikan bengkel pembuatan tembikar untuk pengunjung. Selain memberi peluang menimba pengalaman membuat tembikar dengan mengikut bengkel yang dipilih. Penghasilan tembikar bukan sahaja menambah pengalaman dalam seni kreatif, malah ianya juga mempunyai banyak faedah. Rata-rata pengunjung juga berpuas hati menyertai kelas membuat tembikar tersebut. Actually lama pulang sudah liking pottery ni, but it's good to know that ada di Brunei je lah actually. 3 Feet Man Studio mengadakan 3 kelas sehari untuk membuat tembikar tangan, menempah tembikar menggunakan roda dan kraf kaca yang ditawarkan kepada pengunjung mengikut harga yang tersedia. Orang ramai yang berminat dalam pembuatan seni tembikar ikuti Instagram @3feetmanstudio. Status harian normal baharu COVID-19, 1 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 325 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Sukan. Saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 diteruskan lagi kemarin melibatkan 2 perlawanan bagi kumpulan B. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar, Singapura menewaskan Myanmar 3-2. Meskipun Myanmar mendahului perlawanan pada minit ke-34 melalui sepakan Mong Mong Luin, Singapura berjaya membelosi gawang Myanmar apabila menjaringkan gol pertamanya pada minit tambahan sebelum perlawanan pertama berakhir melalui sepakan Ilhan Fandi. Singapura sekali lagi berjaya menggegarkan gawang Myanmar apabila menjaringkan 2 gol pada minit ke-49 melalui sepakan Shah Shahrian. Myanmar berjaya menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-66 melalui sepakan Mong Mong Luin. Bagaimanapun, kedudukan tidak kekal lama apabila Muhammad Sahwal Anwar menjaringkan gol ketiga pada minit ke-74 untuk Singapura. Malaysia yang melayani kunjungan Laos di Stadium Bukit Jalil berjaya menundukkan pasukan lawan 5-0. Menyarung jersey kuning, Malaysia membuka tirai jaringan pada minit ke-30 menerusi Sergio Aguero yang menyambar hantaran lintang rakannya untuk kedudukan 1-0. Babak kedua perlawanan, Malaysia mengadakan jaringan pada minit ke-65 hasil tandukan Faisal Halim. Selang 3 minit selepas itu, sekali lagi Faisal Halim menggegarkan gawang Laos untuk Malaysia selesa mendahului 3-0. Gol keempat Malaysia hadir pada minit ke-77 sekaligus melebarkan lagi jurang gol menerusi rembatan kencang Azim Rosli. Jaringan Stuart Wilkin pada minit ke-86 memuktamadkan kedudukan Malaysia dengan 5-0 sekaligus meraih 3 mata penuh. Dapat dimanfaatkan dengan baik. Satu rembatan yang kejang. Berhasil. Cukup cantik terus kepada Hakimi sebentar tadi. Satu rembatan yang kencang dan gol terhasil.
Saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 akan diteruskan lagi esok 26 Disember melibatkan aksi skuad kebangsaan Brunei Darussalam. Dua perlawanan akan diadakan bagi aksi kumpulan A. Negara Brunei Darussalam akan bertemu Indonesia dan Thailand akan menentang Filipina. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.